Negara Brunei Darussalam menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-38 hari ini dengan upacara Perhimpunan Agung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairy Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara tersebut. Walaupun format sambutan pada tahun ini berbeza dari tahun lalu dengan mengambil kira situasi COVID-19 dan fasa awal endemik, namun semangat cintakan negara tetap terserlah dalam norma baharu. Kira-kira 4,000 peserta menjayakan perbarisan dan persembahan bagi sambutan tersebut pagi tadi dengan tema menjayakan wawasan negara. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke upacara ini meningkatkan lagi semangat patriotisme rakyat dan penduduk dalam menjayakan wawasan Brunei 2035. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku pengurusi jawatan kuasa tertinggi sambutan dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan. Berangkat sama paduka-paduka anaknya dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muttadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah. Bawah Duli Tuan Patih menjunjung perkenan menyembahkan perbarisan kawalan kehormatan terdiri daripada ampun beribu-ribu ampun. Upacara bermula dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan memeriksa pasukan perbarisan kawalan kehormatan terdiri daripada anggota-anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan pasukan polis Diraja Brunei. Sambutan memfokuskan tema menjayakan wawasan negara, antara lain memberi penekanan mengenai peranan semua lapisan masyarakat, terutama belia, bagi sama-sama merealisasikan wawasan negara. Perbarisan lalu disertai oleh 8 kumpulan terdiri daripada kira-kira 3,800 peserta yang didahului oleh pembawa bendera negara berukuran besar, pembaca ikrar, pembawa bendera negara berukuran sederhana dan bendera logo Hari Kebangsaan ke-38. Ini diikuti oleh kumpulan keamanan negara terdiri daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan pasukan polis Diraja Brunei, pasukan beruniform kerajaan dan pasukan serunai dan tambur Jabatan Penjara dan pasukan beruniform lain. Dengan seramai 38 orang anggota berpakaian berbakatan dan kawalan lalu lintas. Diraja Jabatan Penjara dengan seramai 317 orang peserta daripada Cadet Security Service SPSS turut menyertai perbarisan kumpulan masyarakat Bestari,
terdiri daripada orang kelainan upaya OKU, warga emas dan 7 Puak Jati Brunei. Tradisi terdiri daripada Puak Melayu Brunei, Puak Melayu, Puak Mulut dan Puak Mulut. Dengan penuh semangat patriotisme, pasukan sektor awam terdiri daripada gabungan kementerian, jabatan kerajaan dan beberapa buah badan kerajaan juga menyertai perbarisan. Haji Sultan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri dengan seramai 463 orang peserta, terdiri dari gabungan kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan dan beberapa badan kerajaan. Sebagai sektor yang berperanan penting mengembang majukan ekonomi negara, sektor swasta juga menjana pekerjaan bagi anak-anak tempatan serta meneroka sektor-sektor perniagaan. Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dengan keramaian 481 orang peserta terdiri daripada badan-badan bukan kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, syarikat swasta dan bank-bank. Turut mengiringi perbarisan lalu ialah pasukan pancaragam beruniform institusi pengajian tinggi dengan seramai 30. Selaras dengan peranannya untuk meningkatkan pendidikan di negara ini, sektor pendidikan gabungan institusi-institusi pengajian tinggi kerajaan dan swasta berusaha mengembangkan potensi masyarakat ke tahap tertinggi. 69 orang peserta institusi pengajian tinggi kerajaan dan swasta. Penyertaan pasukan petani, peladang, penternak dan nelayan mencerminkan semangat patriotisme mereka kepada raja dan negara. Penglibatan kumpulan pergerakan awam terdiri daripada gabungan persatuan dan pertubuhan menggambarkan perpaduan komuniti dalam melaksanakan tanggungjawab bagi melahirkan masyarakat berdaya saing, dinamik dan progresif. Persatuan dan pertubuhan. Pasukan ini berperanan memupuk masyarakat agar mencintai agama, raja dan negara selaras dengan matlamat wawasan Brunei 2035. Turut menyertai pasukan persatuan profesional dan umum sebagai penjana kepada keperluan tenaga profesional dalam membangun sosioekonomi dan budaya. Kumpulan pergerakan awam juga melibatkan pasukan gabungan warga negara sahabat yang turut berperanan dalam menjaga keamanan dan kemakmuran bermasyarakat dan bernegara. Perbarisan turut dimeriahkan dengan perarakan kayuhan basikal dan inline skate tanah air. Pasukan inline skate diketuai oleh Yang Mulia Awang Haji Asyadi bin Haji Azmail dengan The Frontliners COVID-19. mereka merupakan pewira. Peserta terakhir kumpulan barisan hadapan COVID-19, gabungan pelbagai agensi termasuk sukarelawan belia yang sentiasa bersiap sedia tampil ke hadapan ketika berlakunya wabak COVID-19. Bersedia melaksanakan tugasan dan tanggungjawab. Walaupun berhadapan dengan risiko jangkitan, mereka sanggup berkorban masa, tenaga dan buah fikiran agar negara dapat mengawal dan seterusnya bebas. Lafaz ikrar Hari Kebangsaan diketuai oleh Awang Muhammad Abdul Wafi bin Haji Sofyan, Ketua Sekretariat Pusat Pengurusan Operasi Sukarelawan Belia COVID-19. Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada 38 orang belia dari pelbagai latar belakang termasuk orang kelainan upaya.
Laungan Allahu Akbar sebanyak 3 kali dikepalai oleh Awang Haji Abdul Afiq bin Zainuddin, Guru Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kuala Belait. Persembahan lagu-lagu patriotik bertajuk Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Dijinjing oleh 2,500 orang peserta menjadi kemuncak upacara Perhimpunan Agong. Kerjasama padu semua pihak bagi menjayakan sambutan bersejarah ini lambang semangat patriotisme yang tinggi sebagai bangsa yang makmur dan dihormati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom kakek. Jom kakek. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Mat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menjawat beberapa perutusan tahniah yang telah disembahkan ke hadapan Majlis Baginda daripada ketua-ketua negara dan kerajaan sempena menyambut ulang tahun ke-38 Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam tahun 2022 iaitu di antaranya daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz As Saud, penjaga 2 Masjid Suci dan Raja Negara Arab Saudi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kerajaan Bahrain. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haitham bin Tariq, Sultan Kesultanan Oman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Priyabat Samdik Priyah Boromnith Norodom Sihamoni, Raja Negara Kemboja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Philip, Raja Belgium. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Harold Kelima, Raja Norway. His Royal Highness Henri Albert Gabriel Felix Marie Guillaume, Grand Duke of Luxembourg. Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Puan Yang Terutama Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura. Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden, Presiden Amerika Syarikat. Tuan Yang Terutama General The Honourable David Hurley, ACDSC Retired Governor General Australia. Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, Presiden Republik Korea. Tuan Yang Terutama Kim Jong-un, President of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea. Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid, Presiden Republik Rakyat Bangladesh. Tuan Yang Terutama Dr. Arif Alvi,
Presiden Republik Islam Pakistan. Tuan Yang Terutama Ramnath Kovind, Presiden Republik India. Tuan Yang Terutama Dr. Said Ibrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran. Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, President of the Russian Federation. Tuan Yang Terutama Dr. Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Tuan Yang Terutama Alexander Van der Bellen, Presiden Federal Republik Austria. Tuan Yang Terutama Zoran Milanovic, Presiden Republik Croatia. Tuan Yang Terutama Profesor Marcelo Rebelo de Sousa, President of the Portuguese Republic. Tuan Yang Terutama Ignacio Cassis, President the Swiss Confederation. Puan Yang Terutama the Right Honourable Mary May Simon, Governor General and Commander-in-Chief of Canada. Tuan Yang Terutama Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Republik Arab Mesir. Tuan Yang Terutama Abdul Majid Tebboune, Presiden Republik Demokratik Rakyat Algeria. Tuan Yang Terutama Ali Bongo Ondimba, Presiden Republik Gabon. Tuan Yang Terutama Julius Maada Bio, Presiden Republik Sierra Leone. Tuan Yang Terutama Muhammad Ould Sheikh Al-Ghazwani, Presiden Republik Islam Mauritania. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Tuan Yang Terutama Kishida Fumio, Perdana Menteri Jepun. Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh. Tuan Yang Terutama Imran Khan, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan. Tuan Yang Terutama Senior General Min Aung Hlaing, Chairman of the State Administration Council of the Republic of the Union of Myanmar. Dan Tuan Yang Terutama Hissin Brahim Taha, Secretary General of the Organisation of Islamic Cooperation. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Naruhito, Emperor Jepun. Dan kepada Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun serta kerajaan dan rakyat Jepun sempena ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-62 bagi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Naruhito, Emperor Jepun. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-38. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Keberangkatan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri dijunjung oleh Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Majlis bermula dengan bacaan Saidul Istighfar dan Al-Fatihah diketuai oleh pemimpin muda Persatuan Dayangku Nur Sabrina binti Pengiran Razali. Khatam Al-Quran tahun ini disertai oleh 2 kumpulan pembaca terdiri daripada ahli-ahli Majlis Jawatan Kuasa Tadbir, para pemimpin dewasa dan muda, Pandu Puteri Ranger serta Pandu Puteri dan ahli-ahli persatuan yang terlibat dalam projek pencinta kalam Allah. Majlis bertujuan menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di samping aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kebudayaan.
Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 diadakan dengan mengikut sukat-sukat, garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat ke arah melindungi kemaslahatan semua yang terlibat menjayakan sambutan pagi tadi. Sebelum masuk ke Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, para jemputan, peserta, petugas dan orang ramai yang hadir menjalani ujian antigen rapid test ART di stesen-stesen ART atau checkpoint yang disediakan. Hanya ujian ART yang negatif sahaja dibenarkan masuk dan diberikan pelekat khas. Semua jemputan, peserta, petugas dan orang ramai yang hadir mengimbas berhal dan diperiksa suhu badan. Hanya mereka yang mempunyai kod berhal berwarna hijau dan kuning serta sudah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin dibenarkan masuk. Lafaz ikrar Hari Kebangsaan menjadi pemacu kepada generasi muda untuk terus meningkatkan jati diri dan taat setia di bawah pimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bacaan ikrar merupakan salah satu daripada acara kemuncang pada setiap sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara. Latihan intensif ikrar diadakan sejak bulan Januari lalu. Awang Muhammad Abdul Wafi bin Haji Sofian merupakan pembaca ikrar utama termuda sejak sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan diadakan. Dari segi laungan suara, dari segi sebutan itu diajar dalam masa seminggu itu diajar cara sebutan satu persatu kerana ayat-ayat ikrar itu mempunyai maknanya yang tersendiri. Dalam sama-sama meningkatkan semangat patriotisme dan memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, 38 penunggang basikal dari Persekutuan Basikal Brunei Darussalam pagi tadi menyertai kayuhan berbasikal sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38. Majlis pelepasan berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin dan disempurnakan oleh Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus, Pengarah Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38, 40 buah kenderaan menyertai konvoi yang bermula dari kawasan letak kereta Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah berakas. Konvoi bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim serta menanamkan sikap patriotik cintakan tanah air. Acara buat julung kalinya diadakan dengan gabungan Kelab Benza dan Bima BGT yang mempamerkan kereta jenama Mercedes-Benz dan BMW. Sepuluh kes COVID-19 dalam kategori 4 ditempatkan di bawah rawatan rapi dan memerlukan bantuan oksigen, manakala 1 kes dimasukkan dalam kategori 5 iaitu memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di ICU. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 3,285 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 44,334. ...21,504 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 1,163 kes sembuh dicatatkan. Sehingga 22 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima 3 dos vaksin sebanyak 52.9%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan pada 12.30 malam hingga 4 pagi, 1 kesalahan dibuat dan dikeluarkan denda kompaun.